Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to tell you about myself. Sebab ramai tanya Anis, akak ni dulu berapa SPM akak ni macam mana boleh dapat sama overseas, macam mana akak boleh kerja dekat Petronas apa semua kan. So hari ni Anis akan kongsi dekat korang semua yang Anis sebenarnya bermula dari bawah. So apa tunggu lagi? Let's get started. So nama diberi adalah Anis Zahira binti Hastua, berumur 26 tahun. Tahun ini Anis lahir pada 23 Mei 1954. Anis dulu tadika sampai UPSR sekolah Cina. Sebab my mom ada keturunan Cina, which is baba nyonya in Cina. My dad pula ada keturunan Minangkabau. So kita orang kena belajar cakap Cina lah. Siapa yang nak tahu, kalau UPSR di sekolah Cina kita kena ambil 7 subjek. Bahasa Cina kita memang kena ambil penulisan dengan pemahaman. And then kita orang punya matematik, sains dalam bahasa Cina tau. So Anis memang literally memang belajar bahasa Cina dalam semua subjek. So untuk UPSR Anis dapat 4A, 2B, 1C. Lepas habis je UPSR, dulu Anis sekolah Cina dekat SJKC Masjid Tanah sampai darjah 5. Darjah 6 Anis sekolah dekat SJKC Cheng. Okay, untuk sekolah menengah pula, Anis dapat tawaran sambung dekat kelas rancangan khas dekat Melaka Girl High School. So Anis kat situ sampai bulan 5 je. Sebab Anis macam tak boleh nak cope dengan duduk asrama sebab selalu bangun lambat. So mama pun macam, okay lah, hantarlah ni sekolah biasa, sekolah SMK Malim Melaka. So ni sekolah SMK Malim tu dari bulan 5 form 1 sampai Anis SPM. So Anis suka sangat sekolah SMK Malim tu sebab cikgu-cikgu dia best, kawan-kawan kat situ best, makcik kantin dia pun best gila. Macam sukalah sebab kat situ semua orang friendly apa semua kan. Anis masuk tu, batch Anis ada 11 kelas. Okay, ada 11 kelas. Anis kelas yang pertama, dapat masuk kelas pertama. Kita tak boleh nak pandang orang, oh kalau orang kelas belakang tu dia tak berapa pandai. Kita tak boleh ada that kind of perspective. Okay, kita kena tukar perspektif kita. Setiap orang tu ada kelebihan masing-masing. So sekali kita jangan ada perasaan riak, perasaan takabur, perasaan yang berlagak yang macam kita ni bagus semua benda. Sebab sometimes kita tak tahu rezeki kita kan. Allah tu maha menentukan, maha pemberi rezeki. So kita tak boleh nak judge orang. Don't judge people, okay guys? Tak kisahlah kelas pertama ke, kelas hujung ke, kelas apa ke. Yang penting diri kita. Kalau kita nak berjaya, kita mesti usaha lebih baik, okay? Anis form 1 sampai form 5 memang kelas pertama. Tapi Anis memang kawan dengan semua orang. Siapa yang kenal Anis, memang Anis akan bertegur sapa dengan semua orang. Kalau ada kelas tu memang semua kelas Anis memang bergaul. Sebab Anis memang suka bergaul dengan semua orang. Sebab semua orang tu unik, semua orang tu special, semua orang tu ada kelebihan masing-masing. Okay? So mama ajar masa Anis form 3 tu lah. Mama start ajar Anis bangun solat malam. Antara pukul 1 sampai pukul 3 pagi, mama akan ketuk bilik Anis cakap, Anis bangun solat malam. Macam tu, bangun solat tahajud macam tu. So start Anis form 3 tu lah Anis buat solat tahajud. So solat tahajud ni selalunya orang kata baik buat kita kena tidur sekejap. Lepas tu kita kena bangun antara pukul sepertiga malam kan. Antara pukul 1 hingga pukul 3 pagi. So mama akan kejut Anis time-time macam tu. So mama ajar kalau kita nak solat tahajud ni, kita kena buat 4 benda. Kita solat tahajud dulu, kita solat taubat dulu, kita solat hajat. Lepas tu last kali baru kita solat istihara. So mama memang ajar kalau kau bangun je sepertiga malam, kau kena buat 4 solat ni. So masa PMR tu lah Anis memang hari-hari buat solat tahajud tu semua. Lepas tu macam memang mama lah yang ajar Anis macam mana nak buat, macam mana nak doa apa semua kan. So start form 3 tu lah sampai sekarang Anis memang apply. Kalau ada masa memang Anis akan apply benda tu dalam hidup Anis. Sebab benda tu yang sebenarnya sometimes kita fikir macam kadang-kadang ibadah kita yang kita buat dulu tu dia memberi kesan dengan kejayaan apa yang kita dapat pada hari ini. So okay, so masa PMR tu Anis dapatlah straight A, dapat 8A. Lepas tu dapatlah masuk science tulen form 4, dapatlah kena ambil bio, kimia, fizik, math semualah. So masa form 4 form 5 tu pula, ada kata balik aku. So masa form 4 form 5 tu pula cerita dia, masa tu memang budak nakal gila. Memang zaman liar lah aku rasa masa form 4 form 5 tu kan. Siapa yang kenal aku tu tahulah. Kalau cikgu aku tahu. Kalau jadi yang cikgu Anis tu, Anis tak maaf lah kalau Anis nakal, selalu ponteng kelas, selalu ponteng sekolah, selalu tengah cikgu belajar tu keluar cuit-cuit dari pintu belakang tu. Anis tak maaf sangat-sangat. PM Anis dah 8A kan. So mama assume yang SPM Anis pun maybe boleh 6A ke atas macam tu kan. Nak dijadikan cerita,
masa ambil result SPM tu, nama Anis tak dipanggil. So kita tahulah yang kita memang below than 6A lah kita punya SPM kan. So masa tu dah macam dah memang pasrah kan. Lepas tu macam pergi dekat pergi dekat cikgu guru kelas. Lepas tu dapat result tu macam memang masa tu mama menangis. Tunjuk dekat mama macam mama kecewa sikit dengan kau sebab mama tahu kau sebenarnya boleh buat lagi baik daripada apa yang kau dapat pada hari ini. Mama cakap yang tu. Mama tahu sebenarnya anak mama boleh dapat lebih baik daripada keputusan yang kau dapat hari ini. Memang menangis sebab apa tau? Sebab rasa macam kita dah hancurkan harapan mak bapak kita. You know, sebab kita kena sangat-sangat menghargai parents kita. Selagi mereka ada, kita kena menghargai. Sebab apa tau? Diorang banyak spend titik peluh diorang untuk bayar kita punya yuran, kita punya pakaian. Mak bapak kita ni banyak mengorbankan segala benda. So macam kecewa lah sebab ya kita tahu yang kita sebenarnya boleh buat yang terbaik. So Anis punya SPM 4A, 3B, 2C. Gitu. Tak faham lah, aku memang macam tu macam ada up and down kan. So macam ada ABC jugalah Anis punya SPM. Masa dapat result tu Anis tahu Anis tak boleh dapat nak pergi sambung overseas semua. Sebab dulu Anis memang selalu cakap dengan diri Anis, Anis nak sambung overseas. Habis SPM Anis nak sambung overseas semua kan. Tapi nak buat macam mana dengan result macam tu, macam aku memang tak boleh nak pergi overseas kan. So macam rasa macam sedih lah. Anis macam buat keputusan macam okay lah, kita try je apply UPU. Masa nak isi UPU tu kita kena ada 8 kan. 8 subjek yang kita kena letak, betul tak? Masa tu kan, Anis fikir macam aku nak jadi wartawan. Hai, bersama saya Anis Zahira di rancangan TV3. Gitu, macam tu kan. Aku nak jadi wartawan sebenarnya. So, Anis letak 8 lah. Tapi Anis ingat first Anis letak Masscom. Anis letak Masscom. Lepas tu, Anis suka interior design. So, Anis letak interior designer. Lepas tu, Anis suka bercocok tanam juga. Mama bercakap, kau ni apply lah business, subjek business apa semua kan. At least business cabang besar, kita boleh buat macam-macam apa semua. Lepas tu, Anis rasa macam takut sebab ya, kita dah lah tak ambil ekonomi apa business kan, sebab ambil pure science kan. Betul mama cakap kau boleh, sebab mama dulu pun pure science juga, tapi mama minat towards accounting. So mama ambil accounting. Lepas tu Anis macam ya, macam aku dah kecewakan mak aku. Tak apalah, ikut je lah apa yang dia nak semua kan. Diploma business insurance tu Anis rasa letak yang ke-6. Yang atas tu banyak business, marketing, investment lah, finance lah, semua berkaitan dengan business lah. Lepas tu business insurance tu daripada Anis letak nombor 6 atau nombor 7. So memang kita kena isi 8 kan, 8 subjek. So lepas je beberapa bulan selepas apply tu, dapat panggilan daripada UiTM, dapat surat, dapat email mengatakan Anis dapat diploma business insurance dekat UiTM Lendu. So aku macam, aku memang tak ke mana hidup aku memang kat Melaka je. Tu memang nangis Nangis sebab apa, macam mama Anis tak minat subjek ni. Anis tak tukar, boleh tak call pengarah UiTM tu. Anis tak nak lah apa ni, Anis tak nak lah business insurance. Aku macam benar business insurance ni. Insurance. Lepas tu cakap, ni subjek ni dia suruh Anis jual insurance ke? Anis tak nak jadi insurance agent. Tak nak ni apa semua kan. Masa tu memang nangis. Macam apa? Lepas tu cakap, mama apa masa depan untuk orang yang ambil business insurance ni mama? Macam tak ada masa depan je. Macam tu sekali, kau tahu tak, menangis-nangis aku tak nak ambil subjek tu. Lepas tu mama cakap, Anis, kau kena ingat, dia cakap, kau apply ada berapa course? Lepas tu cakap ada 8. Lepas tu mama cakap, tengok kau pilih 8, tapi Allah bagi kau keputusan, Allah tentukan kau ambil course ni. Dari 8 subjek, 8 course tu Allah kata kun fayakun, ni subjek yang kau kena ambil, diploma business insurance. So kau tak boleh nak cakap apa, sebab Allah dah tentukan yang tu lah yang sebenarnya yang terbaik untuk engkau. Walaupun kau rasa yang tu bukan yang terbaik untuk kau, tapi Allah rasa tu yang terbaik untuk engkau. Tapi betul lah, kadang-kadang apa yang kita rasa yang terbaik untuk kita tu sebenarnya bukanlah yang terbaik untuk kita. Sometimes apa yang Allah bagi kat kita tu, itulah yang terbaik untuk kehidupan kita dan masa depan kita. Nak dijadikan cerita, UiTM Lendu is my favourite place. Aku macam, ya Allah, best gila dekat UiTM Lendu tu. Aku dapat lecture yang best-best. Okay, kalau lecture yang tengok sini, my favourite lecture, Madam Zaza, Madam Aida. Thank you so much. So, Anis diploma UiTM Lendu 3 tahun. So, selama 3 tahun tu, kita memang belajar subjek all business dulu, which is kita kena belajar marketing lah, business communication lah, microeconomy, makroeconomy lah. Lepas tu, kita kena belajar
banyak pasal business dulu, and then baru business matematik, barulah kita masuk sem 4 sampai sem 6 tu, barulah kita masuk major kita orang, which is insurance. So masa tu barulah kita belajar macam wow, best gila, sebab kita belajar property law, kita belajar marine law, transportation law, apa lagi, legal law, macam banyak gila law yang kita belajar yang berkaitan pasal ada kaitan dengan insurance. Lepas tu macam risk management. So memang best gila subjek-subjek yang Anis belajar tu. And Anis belajar dengan macam ni, tak bersungguh-sungguh sangat belajar, tapi macam sebab kita minat gila subjek tu kan. So macam Anis score, Anis punya pointer paling tertinggi dekat dalam fakulti Anis, sampai Anis dapat tokoh kecemerlangan masa pre-graduation. So Anis punya CGPA masa tu 3.86. So masa tu macam ya Allah, Alhamdulillah. Betul lah, rasa macam maybe kalau aku ambil subjek lain, tak semestinya aku boleh dapat skor tinggi macam tu, faham tak? So sebenarnya Allah tu dah susun yang terbaik dah untuk kau. Nak tak nak, dia sebenarnya nak kau usaha lebih je, macam tu. So masa tu ni macam okay, dah dapat result diploma tu. Budak-budak ni semua nak sambung degree business insurance dekat UiTM Puncak Alam. So masa tu diorang semua macam Koko, apply lah sama kita orang kan, apply lah, kita semua nak masuk degree business insurance apa semua kan dekat Palam. Lepas tu Anis masa tu macam betul ke aku nak sambung belajar dekat UiTM Palam tu. Sebab hati aku masa tu macam ya, aku nak sambung overseas ni, tapi macam mana? Siapa je budak diploma? Ada ke orang sponsor budak diploma kan? Sebab selalu orang sponsor di A-level, foundation, yang lepas SPM pergi overseas kan. Ada ke orang nak sponsor budak lepasan diploma pergi overseas kan? Masa tu macam fikir, ada ke macam possible ke aku dapat scholarship semua kan? So lepas dapat je offer letter tu, kau masa tu lah dikatakan pencarian cinta scholarship tau. Masa tu aku cakap dengan kau, bangun pagi tutup mata, dalam otak scholarship, aku nak dapat scholarship. Masa tu macam memang gila lah macam kan. Lepas tu hari-hari Google beasiswa di Malaysia, beasiswa untuk sambung belajar di luar negara. Lepas tu macam tak ada beasiswa. Masa tu hati dah sedih dah, macam mana aku tak dapat beasiswa ni, nak masuk UiTM ke tak. Orang habis diploma bulan 4 tahun 2015. Masa tu umur Anis 21 lah. So masa tu bulan 4 dah habis. So budak-budak ni masuk intake untuk degree UiTM bulan 9. So masa tu Anis dah macam dah cuak lah. Masa tu dah dapat offer letter semua. Dah bulan 7. Tak ada beasiswa lagi Tapi mama Anis pula ajar, kalau kau nak something, selain solat tahajud tu semua, kau kena memperbanyakkan solat duha. Solat duha tu Anis dah buat daripada Anis diploma. Tapi mama kata kalau kau larat buat 12 rakaat sehari, kau buat. So masa tu Anis cakap, memang Anis hari-hari solat duha 12 rakaat tu. Anis selalu buat duha pukul 10 sampai pukul 11 macam tu kan. Kawan Anis yang Afika Aisyah tu dengan satu lagi kawan Anis, Syahira. So dua orang ni dia cakap, weh, Petronas buka beasiswa lah, buka application untuk scholarship untuk study overseas. Bulan 8 dapat email yang mengatakan macam you are shortlisted. We are welcoming you to Petronas Young Stars Days dekat Taylor's University. Lepas tu cakap, mama boleh tak Anis ambil risiko? Anis macam tak nak masuk UiTM. Tapi kalau Anis tak dapat scholarship, tak apalah, Anis masuklah next year punya intake. Tak rugi apa-apa pun. Bila solat semua, memang hati tu memang dapat rasa macam aku dapatnya, aku mesti dapatnya, aku insya-Allah. Kalau Allah kata kun fayakun, maka jadi-jadilah. Tak ada siapa pun yang boleh halang aku, tak ada siapa pun yang boleh stop aku. Nothing is impossible when Allah say kun fayakun. So masa tu memang cakap mama, Anis memang ambil risiko. Anis tak nak masuk UiTM. Anis nak pergi je Petronas Young Star Days ni. So Anis tak kisah kalau macam tak dapat scholarship tu, Anis masuk next intake. Macam tak rugi apa-apa. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba pagi tu mama cakap, Anis kau dapat satu surat. Macam surat A4 kan, yang tebal tu. Anis Zahira dengan suka cita, bla bla bla, anda mendapat beasiswa tajaan Petronas apa semua. Masa tu aku cakap dengan kau, ya Allah, ni memang kuasa Allah tau. Memang kau sendiri tak boleh predict apa yang akan berlaku di masa akan datang tu. Kau tak akan boleh predict langsung, sebab kau cuma merancang je apa yang kau nak. Perjalanan kau tu daripada kau habis SPM, diploma, apa semua, perjalanan kau tu Allah dah susun mana yang terbaik untuk kau tau. Maybe ada sebab kenapa Allah bagi kita something yang macam kita rasa macam tak bestnya untuk aku.
Tapi bila kita betul-betul mendalami, kita betul-betul faham sebenarnya indahnya hidup kita ni, macam perjalanan kita tu, setiap fasa hidup kita tu, kita melalui macam-macam fasa hidup kita tu, kita melalui macam-macam pengalaman yang mengajar kita lebih kenali diri kita dan juga lebih mengenali Allah yang Maha Satu. So kat situ aku rasa macam memang bersyukur sangat sebab apa yang aku nak tu macam Allah tu dah susun, tapi lambat sikit lah. Macam aku kan cakap lepas SPM aku nak study overseas kan, tapi Allah kata boleh, aku boleh bagi kau study overseas, tapi kau kena perform betul-betul diploma kau ni. So nak jadikan cerita, Alhamdulillah dapatlah Petronas Scholarship masa tu bulan 10. Anis fly masa bulan 2 2016. So memang degree Anis nak ambil accounting lah. Lepas tu dapat sambung kat Australia tu selama 2 tahun. Sebab bila dah sambung diploma 3 tahun, kita dah dapat credit transfer lah. Ada certain papers tu yang kita dah ambil time diploma, kita tak perlu ambil time degree. So masa tu memang degree Anis daripada 3 tahun dapat credit transfer jadi 2 tahun. So masa degree tu memang it quite tough for me, sebab memang awal-awal tu memang rasa macam ke belakang lah. Sebab masa tu Anis rasa macam Anis pergi semua dengan student-student yang dulu diploma accounting, and Anis seorang je diploma business insurance. So masa tu macam quite ada perasaan ragu-ragu tu, macam boleh ke aku buat, boleh ke aku macam lakukan yang terbaik, sebab aku tak ada basic, macam aku kena belajar ke belakang, aku kena belajar dari bawah balik. Macam boleh ke, sebab orang lain semua dah ke depan tu, orang lain semua dah belajar benda-benda yang ke depan, tapi kita kena ke belakang sikit sebab kita nak lambat sikit lah, kita kena belajar yang background dulu apa semua kan. So masa tu memang tough lah, masa tu memang bagi Anis memang tough lah, sebab University of Queensland Australia ni dia top 5 dekat Australia, and then dalam world dia adalah nombor 47. Allah memang dah tetapkan mana yang terbaik untuk kita, betul tak? Tapi sebelum dia nak bagi kita sesuatu kenikmatan tu tadi, dia nak test kita punya dari kesabaran kita, dia nak test kita dengan memberi ujian. Macam mana kita tempuh ujian tu. Kita nak bangun tu, kita nak bangkitkan diri kita tu, make sure kita kena bagi 100% usaha kita. Tak kisah apa orang cakap, orang kata apa, nanti kau fail lah banyak sangat ambil subjek ni, nanti kau fail lah, ni lah, fail lah, fail. Kalau orang duk cakap fail, siapa yang nak cakap lulus kan? Kalau orang duk kiri kanan kau cakap, nanti fail lah, nanti fail. Itu kan satu doa. Better kau cakap macam, tak apa, aku boleh lulus dengan cemerlang, aku boleh lulus dengan cemerlang. Kau kena positif je. Sebab tu ni cakap, tak semestinya orang yang gagal tu tak boleh berjaya. Betul tak? So tak semestinya kau kena, bila kau gagal tu kau bodoh. Bukan. Sebab maybe usaha kau tu tak melebihi. Kau tak buat yang terbaik untuk diri kau sebenarnya. Sebenarnya kau boleh pergi jauh lebih jauh. Kau boleh melangkah lagi jauh. Tapi sebab diri kau tu, kau tak usaha lebih. And then, maybe kau solat, tapi maybe kau tak usaha. Ataupun kau usaha, tapi kau tak solat. So macam, kau kena seimbangkan antara beribadah dan juga menuntut ilmu ni. Kau kena ingat, niat yang paling penting, menuntut ilmu ni sebab apa? Menuntut ilmu kerana Allah SWT. Menuntut ilmu untuk kau beri manfaat kepada orang lain, untuk kau memberi benefit lah, orang kata memberi manfaat kepada orang lain. Bukan memberi manfaat untuk diri kita sendiri saja, tapi kita kena ingat hidup kita dalam dunia ni untuk memberi manfaat kepada orang lain. Okay, nak je result grad on time tu, Alhamdulillah apa semua kan. So Anis grad masa bulan 12 2017. So Alhamdulillah Anis lepas job interview tu, Anis dapat tawaran kerja dekat Petronas. So Anis start bekerja bulan 5 2018. So Anis kerja dalam lebih kurang 2 tahun macam tu lah kan. Anis ambil unpaid leave selama setahun untuk Anis sambung ACCA pula. So ACCA ni basically dia macam professional paper. Dia macam siapa yang lepasan degree accounting, kalau nak ambil professional paper ni, korang kena ambil 4 papers je. Sebab dia total 13 paper. And then kalau korang daripada degree accounting, korang dapat exemption 9 papers. So korang kena ambil 4 paper lagi. So kat sekarang ni Anis tengah study dekat Dublin Business School. Sekarang ni Anis tengah nak exam semua kan. So Anis tengah berusaha dengan keras. So Anis nak korang semua tolong doakan yang terbaik untuk Anis. Doakan Anis boleh jawab semua soalan dengan jaya. Doakan Anis boleh lulus dengan cemerlang. And Anis pun sentiasa doakan korang di luar sana. Tak kira apa pun orang cakap, tak kisahlah apa pun, kena ingat kita yang hadapi semua benda, and Allah je yang tempat kita boleh mengadu. Hanya Allah je tempat kita mencurah segala-galanya. Ingat, rezeki kita tu luas.
seluas langit, seluas laut. So kena ingat rezeki kita dengan rezeki orang tu lain-lain. Maybe orang lain berjaya dulu daripada kita, tapi even kita lambat pun kita pasti akan berjaya juga. So paling penting jangan bersangka buruk pada Allah, sentiasa bersangka baik pada Allah. Setiap ujian yang kita lalui tu anggaplah ini satu pengalaman untuk kita jadi lebih bersemangat, untuk jadikan kita lebih berjaya, untuk jadikan diri kita ni yang terbaik sekali yang kita boleh buat. Okay, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak untuk siapa yang tengok video ni sampai habis. So komen down below korang nak Anis cerita pasal apa pula lepas ni. Anis boleh share my experience apa semua. So guys, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.